yang pastinya solat fardu Jumaat ini tidak boleh dilakukan melainkan mesti ditunaikan secara berjamaah, mesti ditunaikan secara berjamaah. Baik, itu ada surah-surah juga yang menyebut mungkin ketika ini boleh dibuka ruang kepada surah-surah yang lebih luas. Ada surah yang besar-besar untuk diizinkan kepada surah tersebut untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Kita macam sembahyang raya, kan? Sembahyang raya masih kita tak penuh macam sembahyang Jumaat. Pasal apa? Sebab sembahyang raya ni semua surah boleh buat, tak mestinya kena main masjid. Jadi mungkin untuk mengelak daripada sudah ada satu apa kita kata, satu perasaan selesa tak sembahyang Jumaat ni. Dulu bimbang, dulu duk pegang hadis, kalau 3 kali tak sembahyang jatuh akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastawshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi salawatullahi wa salamuh ala habibina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dalam apa juga keadaan kita kekal menjadi mukmin yang tak kala kita menerima segala nikmat dan pemberian Allah, kita tidak lupa untuk mengucapkan alhamdulillah dan kita bersyukur. Demikian juga dengan sikap kita, tak kala kita ditimpa dengan musibah, juga kita mengucapkan alhamdulillah dan kita bersabar. Mudah-mudahan segala ujian, dugaan yang melanda kita, suatu musibah yang menghimpit kita, yang menghalang pergerakan kita untuk bebas di mana kita sebelum ini, yang menukar normal kita kepada suatu yang disebut normal baru, yang tidak semuanya merupakan suatu kebaikan kepada kita, namun kita tetap cuba untuk menuruti, tetap cuba untuk kita fahami bahawa pada
ketika ini itulah mungkin yang terbaik yang perlu kita patuh. Solat jarak-jarak, tidak ada anjuran pun. Bahkan ramai kita dengar suara-suara yang mengatakan tidak ada satu sunnah pun yang menunjukkan kita boleh solat dengan cara jarak-jarak macam kita buat ni. Tetapi demikian pandangan daripada para ulama kita hari ini tentang keharusan, bahkan kewajipan untuk kita bertindak sedemikian, kerana memandangkan bahawa tabiat penularan itu berlaku tak kala kita tidak menggunakan penjarakan fizikal yang sebagaimana yang dianjurkan oleh pihak berkuasa kesihatan kita. Namun ada isu semalam duk minum dengan kawan-kawan hak Raja Kelang. Dia tanya, Ustaz, apa pandangan bila sebahagian daripada rakan-rakan ini tidak lagi menjadikan solat Jumaat itu sebagai satu keutamaan. Alasan mudah yang digunakan, kalau kami keluar pun sagi masjid penuh. Masjid dah tak boleh masuk lah. Masjid terhad. Ada yang sejak 18 Mac yang lalu, sehingga kini, hari ini 24 Oktober, sembahyang Jumaat baru sekali pergi sembahyang Jumaat. Bahkan dia kata, Ustaz, kalau Ustaz boleh bayangkan, dia kata waktu sembahyang Jumaat itu masing-masing seronok duduk di tempat makan, duduk di gerai. Tidak ada usaha untuk mohon keluar nak pergi masjid. Cubaan untuk sampai lebih awal untuk mendapatkan tempat bagi menunaikan solat fardu Jumaat. Ditanya, Ustaz, kita boleh report kat Jabat Agama pasal orang tak mayang Jumaat? Kita buat masa ni, kalau report pun tak jadi apa. Sebab bukan kerana tidak ada usaha untuk mengambil tindakan, tetapi kerana SOP itu pastinya akan menjadi satu kekangan. Dia macam dengan self quarantine lah. Kita sendiri, walaupun tanpa gelang pink, gelang putih, kita sendiri yang mengambil inisiatif. Demikian juga dengan hal ini, kita mengambil inisiatif untuk kita keluar, cari ruang, sampai di masjid lebih awal. Itu adalah menjadi satu keutamaan yang boleh menunjukkan betapa keinginan kita yang tinggi untuk kita mematuhi dan memenuhi segala tuntutan yang pernah kita lakukan sebelum ini, iaitu menunaikan solat Jumaat, yang pastinya solat fardu Jumaat ini tidak boleh dilakukan melainkan mesti ditunaikan secara berjamaah. Mesti ditunaikan secara berjamaah. Baik, itu ada seorang-seorang juga yang menyebut mungkin ketika ini boleh dibuka ruang kepada surau-surau yang lebih luas. Ada surau yang besar-besar, untuk diizinkan kepada surau tersebut untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Kita kata macam sembahyang raya, kan? Sembahyang raya masjid kita tak penuh macam sembahyang Jumaat. Pasal apa? Sebab sembahyang raya ni semua surau boleh buat, tak mestinya kena main masjid. Jadi mungkin untuk mengelak daripada sudah ada satu apa kita kata, satu perasaan selesa tak sembahyang Jumaat ni. Dulu bimbang, dulu duk pegang hadis, kalau 3 kali tak sembahyang jatuh akidah. Hari ini tidak ada kebimbangan itu. Dengan alasan apa? Masjid penuh. Iyalah, alasan itu memang tepat dah bagi dia. Tepat. Tapi kita yang punya ruang untuk membuat keputusan ini, pihak yang berautoriti, mungkin kita boleh mencari ruang. Mungkin susah, tetapi di sebalik kesusahan itu pasti ada kebaikan untuk para jemaah. Untuk kita melihat bahawa ada satu ruang, cari surau-surau yang besar-besar. Contohlah kata, kalau dalam
Karena pada Putrajaya ini mungkin Surau Salman yang dulunya pernah dijadikan ruang sebagai solat Jumaat diberi ruang pada ketika ini. Ini pandangan saya lah. Saya rasa mungkin kalau ada ruang untuk difikirkan, ya, mungkin pihak berkuasa kita yang berhormat menteri kita ke apa sebagainya boleh. Sebab di Kuala Lumpur banyak, di Kuala Lumpur, di Selangor banyak surau-surau Jumaat, banyak surau-surau Jumaat. Atas Pudu Raya surau Jumaat, atas Maybank ada surau Jumaat, dulu di Daya Bumi ada surau Jumaat, banyak surau Jumaat. Di Wangsa Maju ada satu surau Jumaat. Dia surau tapi surau buat Jumaat. Kita dalam daerah kita ini setakat ni ada satu di Surau Al-Muhajirin Aman Jaya, Zon Anggrek, itu surau Jumaat. Kemudian di Perwaja tak silap saya masih lagi kekal sebagai surau Jumaat. Dia tak ada di atas Kasakaria tapi boleh buat Jumaat. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kita melihat bagaimana kita sebagai seorang Muslim untuk kita berusaha untuk sentiasa memenuhi segala tuntutan kita sebagai seorang Muslim, punya keinginan, punya minat, punya kecenderungan yang tinggi untuk memastikan bahawa kehidupan seharian kita ini dapat memenuhi segala tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekadar memenuhi tuntutan diri kita saja. Kita keluar kerja, kita perlu betulkan niat bahawa tuntutan untuk kita keluar bekerja itu adalah yang merupakan tuntutan Allah. Dia bukan tuntutan kehidupan kita semata-mata. Kalau sekadar kita keluar untuk mencari nafkah, mencari duit poket untuk kita berbelanja di dunia, kita harus ingat bahawa sebahagian daripada rezeki kita itu ada hak orang lain yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bayar, keluarkan daripada duit kita itu. Ada hakum ma'lum, ada hak yang telah diketahui, ada hak zakat di situ. Ada 8 asnaf yang sedang menunggu sumbangan wajib daripada kita yang berbentuk zakat. Kalau sekadar kita keluar untuk kita memenuhi tuntutan-tuntutan kehidupan dunia kita, boleh jadi sampai kita terabai. Hak zakat yang wajib itu pun, kata Nabi, antara tanda akhir zaman, zakat itu menjadi hutang. Nantilah aku bayar, nantilah aku bayar. Zakat yang wajib itu jadi hutang. Jadi wajar kepada kita untuk kita sentiasa bertanafus. Tanafus ni saling berlumba-lumba untuk kita melakukan kebaikan. Bila Allah sebut kepada kita dalam satu surah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kamu berlumba-lumba, kamu semua, kata Allah, bersegera ila maghfirah, untuk mendapatkan keampunan min rabbikum, dari Tuhan kamu. Yang jaminan Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita mendapatkan keampunan, kita akan dibekalkan, akan diganjarkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya syurga itu antara langit dan bumi, yang disediakan uiddat lil muttaqin, yang disediakan syurga itu bagi orang yang bertakwa. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Dan disebut dalam satu ayat dalam surah Al-Mutaffifin, Allah sebut khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk, pengakhirannya adalah suatu perkara yang sangat mewangikan. Pengakhirannya
yakni orang yang duduk dalam syurga, mereka akan mendapat kenikmatan, berbagai-bagai bentuk kenikmatan yang akan mereka perolehi tak kala mereka diberikan dengan syurga oleh Allah. Dan pada penghujung, yakni di antara kemuncaknya ialah mereka akan diberikan suatu bentuk yang wangi dalam bentuk kasturi. Itu semua adalah kerana mereka ketika kehidupan mereka di dunia ini, mereka falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka berlomba-lomba dan ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang panjang, firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Laisal birra, bukanlah perkara kebajikan itu, kata Allah, hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Yakni ketika menghadap kiblat dulu ke timur atau ke barat, ke Masjid Al-Aqsa pada peringkat awalnya, kemudian dititahkan oleh Allah untuk menukar kiblat itu ke arah timur, iaitu ke arah Masjid Al-Haram. Tetapi kebaikan itu kata Allah, walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah berimannya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak sekadar kita menjadikan kita ahli ibadah yang nampak salat, nampak buat kebaikan, tetapi pentingnya kepada kita untuk kita kekalkan diri kita menjadi orang yang melakukan kebaikan ialah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikat, beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan, beriman dengan para nabi, para anbiya, wa atal mala ala hubbih, dan dia mendermanya seseorang itu akan hartanya, sedangkan ia sangat menyayangi harta tersebut. Memberi sesuatu yang kita sayang. Juga dalam surah Al-Baqarah disebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai suatu kebaikan dan kebajikan itu tak kala kita mampu untuk menginfakkan sesuatu perkara yang kita sayang. Mimma tuhibbun, daripada apa yang kita sayang. Apa yang kita sayang, tuan-tuan? Apa benda yang kita suka simpan? Wang ringgit kita suka simpan. Harta benda kita suka simpan. Ada orang suka memiliki aset tak alih, banyak. Ada ruang, bijak dia. Kalau kita pergi cari pakar-pakar pengurusan kewangan, dia boleh ajak kita. Dengan gaji banyak ni boleh ada berapa biji rumah. Dengan gaji banyak ni, dengan pendapatan sebesar ini, boleh dapat berapa biji rumah. Dia atok kita. Yang pertama guna loan bank, sat lagi guna loan kerajaan, sat lagi guna hak sewa sana, buat pula lagi. Akhirnya dia ada aset. Ada benda-benda yang dia suka untuk disimpan. Ada orang simpan cash. Ada orang suka simpan cash, simpan banyak.
Antara tempat yang paling baik untuk simpan, simpan dalam tabung haji. Bukan kerana nak pergi haji pun, tapi kerana nak simpan dalam tabung haji. Kenapa simpan dalam tabung haji? Kita pun tahu dia punya pulangan dividen dia tinggi. Lepas tu kita boleh tengok statistik betapa jumlah simpanan hak kumpulan 1% itu, kumpulan 1% dalam tabung haji ini hampir menyamai kumpulan hak 99% lagi hak simpan ni. Kita hak simpan 10,000, 20,000 untuk pergi haji ni, mereka simpan ratus juta. Pasal apa? Dia punya pulangan dia ada, kan? Kalau simpan banyak mereka banyak simpan. Sayang. Berikan kepada siapa? Ala hubbi zawil qurba, diberikan kepada ahli keluarga. Ada setengah orang dia paling kedekut ke adik-beradik kedekut semua. Tapi kat kawan-kawan dia suka belanja. Dengan kawan-kawan yang belanja sedia, tapi dengan adik-beradik tak boleh. Lagi kalau mai abang dia ke mai adik dia hak yang susah sikit, hak raja kampung sikit, dia kata ni mai kira nak pinjam duit ni, kan nak pinjam duit. Ada orang yang sampai demikian. Baik itu tidak menjadi satu perkara pelik tak kala berlaku suatu kematian kepada orang tua kita. Yang akan menjadi masalah ialah tentang pembahagian harta, pembahagian tanah. Sedia-sedia tak kena. Berebut pokok derian, bahagi tanah elok dah, tapi derian yang elok tu duduk dalam tanah kawan tu. Nak buat ke mana? Musang king, duri hitam, semua sedang menjadi buruan kita. Tapi duduk dalam tanah dia tu. Buat perjanjian awal, pokok derian ni hak semua, tapi dah bagi tanah. Kawan tu kata, aku pagang. Hampa nak ambil derian, hampa ambil, tapi hampa jangan langkah pagang aku. Cekap kat dia, kan? Cekap kat dia. Memang perjanjian kita, buah derian ni siapa pun boleh ambil, tapi dah aku pagang. Aku pagang. Jadi kalau pelanggar pagang tu, maksudnya pelanggar sebenarnya. Orang yang paling awal untuk kita bantu zawil qurba, adik-beradik kita, ahli kaum kerabat kita. Sebab tu Allah sebut wa anzir ashiratakal aqrabin. Bantulah al-ashirah, ahli keluarga kita yang paling dekat. Mereka yang paling layak untuk menerima manfaat daripada kelebihan harta yang kita ada. Adik-beradik kita, mereka nak bergantung harap kat siapa lagi kalau bukan kita? Kita ada pendapatan besar, kita punya perniagaan yang berjaya. Habis siapa lagi yang nak bergantung harap kepada kita kalau bukan adik-beradik? Wal yatama, kemudian Allah kata cari anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang kehilangan ayah. Anak yatim yang kehilangan ayah, cari mereka, bantu. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Dalam tempoh PKP, dalam tempoh COVID ini, Masya Allah, ramai sangat kawan-kawan kita yang jadi miskin. Sudahlah mereka tidak punya simpanan, pendapatan pula terhad, terputus pendapatan pula disebabkan arahan PKP. Allahu Akbar. Ramai. Ini kalau berlanjutan, kalau terus dikenalkan dengan perintah-perintah seperti itu, macam sekarang di Selangor belum selesai sehingga 27 hari bulan, sehingga hari Selasa ini, ramai peniaga-peniaga kecil yang pendapatan mereka adalah pendapatan harian. Peniaga-peniaga di tepi jalan, peniaga ayam, peniaga goreng pisang dan sebagainya, mereka antara yang paling terjejas. Sehari-hari sebelum ni boleh himpun juga RM50, RM60 hasil jual nasi lemak, jual cucuk dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka tidak mampu untuk menjalankan perniagaan tersebut. Kalau buka pun orang tak berani pergi beli. Wa ibnas sabil, dan juga orang yang terlantar dalam perjalanan, yang terlantar, orang-orang musafir yang mai singgah di tempat kita, di masjid kita. Walaupun ada orang yang ambil kesempatan, tapi kita nak ukur pun payah. Ada ramai kat kita abang kata nak balik kampung sana,
kereta rosak dan sebagainya. Rupanya dia ronda kat 10 masjid. Tak apalah, habuan dia lah. Masjid kita bagi 300, masjid nu bagi 200, masjid nu bagi pula 300 lagi. Habuan dia lah. Dia inovasi dalam bab tu. Kreativiti dan inovasi ini membuatkan seseorang tu boleh hidup panjang. Wasailin, dan kepada orang-orang yang meminta. Orang yang bila dia main minta ni tuan-tuan, maknanya dia tak ada apa dah kat dia. Yang pertama, memang dia tidak lagi punya apa-apa sehingga dia terpaksa meminta. Yang kedua, boleh jadi dia tidak lagi punya malu dia sehingga akhirnya dia minta juga kepada kita. Jadi dalam dua-dua keadaan tu, kalau ada kemampuan, kita bagilah. Dah dia minta. Wa fi riqab, dan juga dengan tujuan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi. Ini 2-3 hari lepas, hari Khamis, bincang dengan pegawai zakat tentang asnaf ar-riqab ini. Asnaf ar-riqab. Dulu kecoh satu ketika tentang penggunaan portion ar-riqab ini di Selangor. Fatwa pada 2012, ar-riqab itu boleh digunakan ke atas satu kumpulan yang disebut sebagai kumpulan LGBT. Kumpulan LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Kumpulan ini yang dikategorikan oleh Majlis Fatwa Selangor bahawa mereka ini tergolong dalam kumpulan yang terbelenggu. Baik, di Kedah tuan-tuan, tidak sikit jumlahnya di Kedah kumpulan yang terlibat dengan LGBT itu, tidak sikit. Di Sungai Petani, Taman Jubli Perak, sebelum ini cukup aktif dengan PKP ni, wallahu a'lam. Dia nak ustaz, dulu zaman budak-budak mereka kata jom kita pergi tengok mereka di stesen kereta api. Orang duduk Lostak tahu stesen kereta api Lostak. Dulu lah ni stesen kereta api dah tak boleh masuk macam dulu lah. Tak boleh lintas macam dulu lah. Di Langkawi ada gerakan ini, dan usaha-usaha mengajak mereka untuk kembali ke pangkal jalan juga kuat. Dibuat program 3 hari 2 malam, himpun, bawa mufti kita pergi tengok. Akhirnya kita terus sama mengakui bahawa ar-riqab itu, asnaf ar-riqab ini boleh dimasukkan depa ni dalam kumpulan itu. Dia kawan pegawai zakat ni kata yang kumpulan Nyah ni, dia kata senang untuk kita trace, dan mereka ni terlibat dengan, kebanyakannya mereka juga terlibat dengan dadah. Dia biasa jenis dadah ni, tokan-tokan dia akan bagi free dulu sekali dua, kan? Lepas kena, lepas tu dia akan cari. Dan apa yang membelenggu mereka ni untuk mereka keluar daripada kerja buat mereka ni, yang terlibat dengan kegiatan industri seks, termasuk kumpulan lesbian ini, dan bukan calang-calang, dia punya industri dia. Kalau ia calang-calang, mereka tak akan duduk bertahan lama dalam itu. Ada yang perempuan ini yang memang kecenderungan dia, walaupun setelah dia kahwin, dia dah insaf, dia dah kahwin, dia dah tinggal kerja ni dah puluh tahun, tetapi dia kata kecenderungan dia kata walaupun dia boleh kawal, bila dia tengok perempuan, dia main juga perasaan dia. Sebagaimana hak lelaki tengok lelaki, hak perempuan tengok perempuan.
Bahkan sampai ke satu tahap mereka ini dibelah, ada sugar mami, ada sugar daddy mereka tersendiri, sehingga menjadikan mereka ni orang yang punya pendapatan yang besar, ada duit yang banyak. Ini yang menjadi kesukaran kepada mereka untuk mereka keluar daripada apa yang membelenggu mereka. Sebab tu kawan-kawan kita hak nak masuk Islam pun, hak nak jadi mu'allaf ni, suatu perkara yang sukar, hilang pendapatan. Hilang pendapatan. Dan sejauh mana pula kesediaan kita untuk terima mereka duduk dalam masyarakat, itu juga satu persoalan yang besar. Nyah tu dia insaf, dia balik mai duduk dengan kita. Sejauh mana kesediaan kita untuk menerima dia? Saudara baru kita, dia akhirnya dia tinggal kerja dia dibuang oleh keluarga dia. Dulu pendapatan dia 3,000, 4,000. Oleh kerana dia dibuang oleh keluarga dia, dan dia pun terpaksa merantau cari ilmu, nak mengaji dan sebagainya. Dia balik mai duduk di tempat kita. Sejauh mana kesediaan kita untuk terima dia? Kita duduk boleh berkawan dengan kawan-kawan kita ni pasal apa? Pasal kawan-kawan kita tak runtun kita. Kita tahu dah kawan kita ni senang, pendapatan dia besar, tentu dia tak kacau kita. Duduk elok sudah, jangan kacau aku sudah. Mai duduk ketuk rumah aku, malam-malam mai duduk minta itu minta ni, aku tak mau selesai lagu tu, aku tak mau lagu tu. Tapi kita boleh duduk dengan orang yang hilang punca pendapatan. Hanya kerana mereka memilih untuk menerima hidayah dari Allah, mereka hilang punca pendapatan. Bayangkan kawan-kawan kita yang kita gelap mereka sebagai nyah ini. Mereka semua ada nama macam-macam. Mak itu, mak ini, lelaki. Yang lebih dahsyatnya bila dia dah buat transgender tu, dia dah buat dah. Dia tukar dah alat dia, jantina dia tu dah bertukar. Untuk mereka balik duduk dalam masyarakat. Memang suka. Buat program dengan mereka, mai pakai tudung tuan, mai pakai tudung. Pakai tudung. Comel ya. Sega apa? Wafir riqab, kepada kumpulan yang terbelenggu, membebaskan mereka daripada kehambaan itu. Mereka menjadi hamba kepada bidang mereka, hamba seksual mereka, hamba kepada kebendaan yang mereka ingin cari. Bila ditanya, adakah kumpulan ini mesti terlibat dengan benda tu? Dijawab, almost. Hampir keseluruhan terjebak, dan mereka akan terlibat. Dan pelanggan-pelanggan mereka juga adalah bukan calon-calon. Baik tuan-tuan, ni kita nak buat baik ni. Kita kadang kita hanya memilih beberapa amalan yang sesuai dengan kita, kemudian kita tinggalkan yang lain. Dan ini merupakan satu tuntutan kepada kita. Wa fil riqab, dan juga pada masa yang sama, wa aqamas salat, kita mengerjakan solat. Wa ataz zakah, kita mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya tak kala mereka membuat perjanjian. Buat janji, kena tunaikan perjanjian tersebut. Jangan sampai kita dilihat seorang yang menjadi khianat kita kepada amanah, khianat kita kepada perjanjian. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dan juga ketabahan orang-orang yang sabar di saat berada dalam kesempitan, fil ba'sa' wad dharra', dan di saat dia berada dalam kesakitan, wa hinal ba's, dan tak kala juga dia bersabar dalam dia bertempur dalam perjuangan dia, duduk dalam medan pertempuran. Ulaika allazina sadaqu, kata Allah, demikianlah mereka itu orang-orang yang benar iman mereka dan benar usaha untuk mereka mengerjakan kebaikan itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan demikian jugalah mereka itu adalah tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Satu hadis sebagai penutup dalam sesi kuliah kita pada pagi ini memperlihatkan tentang kesungguhan para sahabat Nabi untuk bertanafus, untuk sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan tersebut. Al-ithar. Al-ithar ini kita memberi ruang kepada orang, tetapi ada ketika-ketika tertentu al-ithar itu dilarang. Ada ayat yang disebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Nabi ini mereka sanggup bersusah payah untuk orang lain walaupun mereka susah. Tapi ada al-ithar yang dilarang. Ada al-ithar yang dilarang. Contoh kata saf yang di depan kosong, kita duduk di saf yang kedua, ada kosong, kita mempersilakan orang lain. Sila saya tak potong ni sekurang. Itu al-ithar yang tidak tepat, salah. Harus kita berlumba-lumba untuk mendapatkan saf yang pertama. Karena apa? Kelebihan dia cukup besar. Bayangkan kita nak PMB, duit BRIM, duit BSH, duit BPN. Kalau kata kena beratok dekat bank simpanan, kena beratok ke mana? Bank buka pukul 8. Pukul 7.30, pukul 6 pun kita dah beratok dah. Pasal apa? Nak dapat tempat hak yang paling awal tu. Ada kawan-kawan cerita, bila nak pergi beli rumah, dibuka satu fasa baru. Buka fasa baru, contoh kata pemaju kita buka satu fasa baru. Katalah ada 20 biji rumah. Daripada 20 biji rumah tu, ada 4 biji je corner lot. Rumah tu teres. 2 tingkat ke, setingkat ke, kan, teres. Di hujung tu saja ada corner lot yang ada tanah lebih, 4 biji. Nak hak 4 biji tu, bila dia nak launch, kena pergi tunggu awal. Siapa sampai dulu, siapa dapat dulu, dialah. Siapa yang dan tanya ini hak aku punya, maka dia boleh dapat. Pergi beratuk di depan pintu kita punya developer kita tu, daripada malam lagi letak kerusi malahnya, letak tilamnya, letak apa. Pergi beratuk ni, beratuk main berganti. Sat mula suami, sat lagi tukar isteri, tukar anak. Mentara nak sampai subuh esok. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan hak yang lot ni, yang corner lot ni, tak mau yang standard lot. Ada 4. Masuk-masuk, pegawai tu kata, maaf tuan, tinggal 3 je. Ai, satu lagi pergi mana? Mau tahu lah. Orang kayangan sudah ambil, kan? Orang kayangan sudah ambil. Nak batal. Kita sampai dalam masjid, ruang yang Nabi ceritakan tentang kelebihan dan kebaikan duduk di saf yang pertama, kita pula dengan senang-senang sila. Ini salah. Al-ithar itu salah. Dalam hadis ini, bagaimana Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi, dia budak kecil je. Dia gulam, dia remaja pada ketika itu. Dia duduk dengan Nabi. Satu hari, Sahal bin Sa'ad menceritakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, dia kata Nabi SAW satu hari didatangkan dengan minuman. Ya. Satu hari Nabi didatangkan dengan minuman. Fasyariba minhu. Siapa yang minum? Nabi minum. Nabi minum daripada bekas air yang telah diberikan kepada Nabi kita SAW. Di sebelah kanan Nabi, wa an yaminihi ghulam. Di sebelah kanan Nabi ada ghulam. Ghulam ini adalah budak yang separuh umur. Dia antara 12 tahun ke 15 tahun ke 17 tahun macam tu. Itu ghulam. Wa an yasarihi al-asyakh. Dan di sebelah kiri Nabi ini adalah sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang lebih berusia berbanding dengan ghulam yang duduk di sebelah kanan Nabi ini. Senang cerita, hak belah kanan Nabi ini budak, hak belah kiri Nabi ini orang tua, orang dewasa. Faqala lil ghulam, Nabi berkata kepada ghulam ini, kepada budak ini. Yang budak itu ialah Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi. Yang Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang Nabi doakan dia ketika dia lahir. Nabi kata kat dia, ata'zan li
an u'tiya haula, sebab sahabat-sahabat Nabi ni, bekas minuman Nabi ni bekas bibir Nabi duduk minum ni, depa memang berebut untuk depa dapatkan. Memang berebut untuk dapatkan kelebihan ni. Boleh bercantum kesan ayat liuk Nabi, bibir Nabi hak duduk di cawan ni adalah suatu yang sangat-sangat diingini oleh para sahabat. Bekas minum Nabi. Nabi tanya kepada budak ini, kepada ghulam ini, "Atazanli an u'tiya haula?" Untuk aku dahulukan dulu depa hak tua-tua ni. Hang izinkan tak kepada aku untuk aku dahulukan, untuk aku bagi dulu dekat orang tua-tua ni. Apa kata ghulam ini? Apa kata budak ni? Dia budak. Dia kata apa kepada Nabi? Dia kata, "La wallahi ya Rasulullah." Dia kata, "Tidak sama sekali, wahai Rasulullah." Pasal apa Nabi tanya dia? Pasal mengikut hierarkinya, orang sebelah kanan dia yang berhak terima dulu. Pusingan dia bukan melalui sebelah kiri, mesti melalui sebelah kanan. Dia kata, "La usiru," daripada al-ithar tadi, "La usiru binasibi minka ahadan." Dia kata, sungguhnya tidak aku akan berisar untuk aku mendahulukan orang lain dengan habuan aku daripada kamu. Yakni untuk aku mendapatkan sesuatu habuan daripada kamu, sungguh aku tidak akan mendahulukan orang lain, melainkan aku mesti dapatkan dia, kalaulah ia adalah nasib aku dan juga hak untuk aku mendapatkan. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi. Maka Nabi pun ambil bekas itu, wada'ahu fi yadi. Nabi letak di atas tangan ghulam ini untuk dia mendapatkan hak dia, sebab dia duduk di sebelah kanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu hak dia. Menunjukkan bahawa betapa para sahabat ini, mereka punya kesungguhan, keinginan untuk mendapatkan suatu kebaikan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menjadi umpama satu perlombaan mereka untuk mereka mendapatkan apa yang datangnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Abbas dia tidak berganjak daripada hak dia, tak berganjak. Dia kata, kalau aku berganjak kali ini, mungkin kita lah kata, kalau kali ini aku bagi peluang ke orang lain, bila pula nak main peluang aku? Sebab dia ghulam. Sahabat-sahabat besar lain mungkin mereka ada lagi ruang dalam perjalanan mereka dengan Nabi. Mereka akan duduk lagi minum dengan Nabi pada masa-masa yang akan datang. Tapi aku budak. Aku ghulam. Belum tentu aku akan mendapat lagi peluang-peluang yang macam itu pada masa-masa yang akan datang. Hanya nak mendapatkan apa tuan-tuan? Ini bekas minum. Kesan ayam, bekas minum. Cari ni. Kita cari juga tuan-tuan, bila kongsi cawan minum kita ni, kita kongsi dengan siapa? Dulu kan, zaman masa kita duk bercinta sungguh tu, carilah bekas dia minum, tak mana kita nak minum juga. Punya teruk kita. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, kita tidak berusaha, ataupun bahasanya kita tak pulun sampai tangan tu. Kita tak pulun sampai ke tahap itu. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan, punya kesungguhan untuk yang pertama, kita mengekalkan kebaikan yang sedang kita buat, dan yang kedua ialah berusaha untuk menambah amal-amal yang telah pun kita lakukan dan kita upgrade dia, agar insya-Allah mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini tidak sia-sia, bahkan akan menjadi suatu habuan yang besar, menambah berat timbangan kita yang di sebelah kanan, untuk akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkara yang sangat menggembirakan kita, penuh dengan senyuman untuk kita kembali kepadanya, karena kita yakin
tempat pengakhiran kita adalah syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita, pakat-pakat jaga diri. Mudah-mudahan Allah hilangkan kepada kita musibah Covid ini, insya-Allah. Sekian, saya mohon maaf atas kekurangan. Kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.